Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum dan juga selamat malam ucap kepada semua sekali ya. Tadi baru saja saya upload pukul 8 malam kisah tentang dia Tok Awangah episod yang ke-102. Jadi malam ni saya cuba jugalah usaha upload untuk himpunan kisah mistik. Bagi mereka yang tak tahu, ada yang tertanya-tanya ini kisah betul ke kisah yang dibuat-buat. Macam biasa, mungkin yang tak tahu, saya ni pembaca novel. Dan novel-novel ni adalah novel yang dikumpul daripada kisah yang telah dicatatkan. Antara benar ataupun tidak, wallahualam, kita ambil yang baik saja daripada situ. Jadi saya cuma akan sampaikan. Bagi kisah yang disampaikan sendiri daripada pendengar kita, saya akan masukkan dalam segmen merungkai misteri. So ada beza di antara merungkai misteri dan himpunan kisah mistik. Sebab tu saya letak himpunan, bukan merungkai. Konon. Baiklah, tak nak ngoceh panjang, kita teruskanlah dengan kisah yang ke-46. Dah ke-46 dah untuk himpunan kisah mistik. Baiklah, kita tak nak ngoceh. Saya teruskanlah ya. Saya, Lia dan Ida masih rancak berbual. Sedangkan lampu di dom asrama sejak pukul 11 lagi sudah ditutup. Bagi kami, berbual di dalam gelap ni lebih menyeronokkan. Lebih suspens dan tak ada sensor-sensor sangat. Nak cerita apa? Cerita saja. Tak perlu nak malu-malu. Malam itu banyak kisah yang kami ceritakan. Dari bab pelajaran hinggalah kepada bab kekasih. Anda pun tahu, remaja berusia 17 tahun yang baru hendak meningkat dewasa. Memang macam tu kan? Seronok apabila bercerita bab kekasih. Tak adalah, saya jenis-jenis tak ada bercinta. Tak ada. Saya berat baik. Tak jugalah kan. Takkanlah orang yang bercinta tu orang jahat. Tak. Sedang rancak berbual, kami ternampak teman satu dom, iaitu Suraya, yang sedang tidur selang beberapa katil. Tiba-tiba dia bangun. Suraya kemudiannya menonong keluar dari dom. Kami berasa pelik. Dia nak pergi mana tu? Saya, Lia dan Ida kenal sangat dengan Suraya. Dia ni memang penakut. Hendak ke tandas pun mesti nak berteman. Tapi kali ni dia keluar sendirian. Dalam gelap pula tu. Hei, pelik ni. Ida segera bangun. Dia mengintai ke mana Suraya pergi. Dengan bantuan cahaya lampu di kaki lima asrama, dia melihat Suraya berjalan meluru menuruni tangga. Woi, mari sini. Cuba kau orang tengok ni. Ke mana si ayah tu nak pergi? Ida memanggil kami. Ayah ni dimaksudkan Suraya ya. Kami terus keluar untuk memerhatikan Suraya. Tidak sampai 5 minit, kami lihat Suraya sudah berada di padang, kira-kira 50 meter dari asrama. Kami semua menggaruk kepala. Memang pelik. Macam mana Suraya boleh keluar daripada bangunan asrama? Padahal pada waktu malam macam ni, pintu tangga bawah telah pun dikunci oleh warden. Takkanlah warden terlupa nak kunci kan? Memang tak logik. Suraya buka mangga tu sendiri? Lagilah tak masuk akal. Dia bukannya ada kunci mangga tu. Malah masa keluar daripada dom, kedua-dua belah tangannya kosong. Tak ada bawa apa-apa pun. Lagipun kami tak dengar langsung bunyi mangga dibuka. Bulu roma mula meremang. Kami terus memerhati ke mana Suraya pergi dan nampak Suraya berjalan ke arah bengkel lama di sebelah asrama. Bangunan itu dikatakan keras. Dahulu ada pelajar yang mati di situ selepas dirogol dan dijerut lehernya oleh 2 orang pengawal keselamatan. Sekali lagi, kami berpandangan sesama sendiri. Selama ini tak ada seorang pun yang berani pergi ke tempat itu di kala malam macam ni. Sekarang, apa yang Suraya cari di bengkel tersebut? Kalau dia ada tertinggal barang di situ, kenapalah dia tak ajak kami? Ataupun ada seseorang sedang menunggunya di sana. Kalau ada, kenapalah tak bagi tahu? Sebab memang bahaya kalau berjalan seorang diri dalam gelap-gelap macam ni. Macam mana ni weh? Nak buat apa ni? Tanya saya.
kami membuat keputusan untuk memberitahu warden iaitu Cikgu Syuhada. Tanpa berlengah, kami berlari ke biliknya dan menceritakan segala yang berlaku. Pada mulanya Cikgu Syuhada tak percaya. Namun setelah melihat Suraya tiada di katil dan pintu tangga bawah pun masih terkunci, dia segera memanggil warden cikgu lelaki dan juga pengawal keselamatan asrama. Beberapa orang kawan yang sedar apa yang sedang berlaku datang mendapatkan kami. Mereka juga risaukan Suraya. Kami semua bergerak ke bengkel lama tersebut. Sampai di situ, suasana sungguh gelap. Tak nampak kelibat sesiapa pun di bengkel berkenaan. Kami memanggil-manggil Suraya, namun tiada sahutan. Kami mencari di sekitar bengkel lama itu, tetapi setelah hampir 2 jam mencari, kelibat Suraya tidak juga kelihatan. Akhirnya, memandangkan waktu sudah terlalu lewat dan subuh akan masuk 2-3 jam lagi, warden membuat keputusan untuk menghentikan sementara usaha itu. Sekitar pukul 7.30 pagi, Cikgu Syuhada menghubungi keluarga Suraya. Dia bertanya kalau Suraya ada pulang ke rumah, tetapi keluarga Suraya menafikannya. Semuanya bingung memikirkan apa yang berlaku. Berita kehilangan Suraya menjadi hangat. Semua warga asrama mula bercerita mengenai hal ini. Disebabkan risau dengan keselamatan Suraya, pihak sekolah membuat laporan polis. Di samping itu, mereka juga meminta tolong dari seorang ustaz untuk mengesan sahabat kami itu. Malam itu, ustaz datang ke asrama. Mengikut kata ustaz, Suraya memang berada di dalam bengkel tersebut. Cuma dia disorokkan oleh makhluk halus. Sebab itulah dia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kita kena buat sesuatu ni, kata ustaz berkenaan, lalu memberitahu warden tentang rancangannya. Tepat pada pukul 12 malam, ustaz itu memulakan bacaan. Selepas itu, dia bersama semua warga asrama kami melakukan solat hajat. Tamat sahaja solat hajat, kami semua diminta membacakan surah Yasin pula. Semasa pelajar membacakan surah Yasin, ustaz bersama 3 orang guru dan beberapa orang pelajar, termasuklah saya, Ida dan Lia, pergi ke kawasan bengkel lama itu. Ustaz berkenaan membaca beberapa baris ayat Al-Quran. Mulutnya terkumat kamit, lalu dihembuskan ke dalam sebekas air yang berada di tangannya, lalu dia menjuruskannya di hadapan pintu masuk bengkel. Sejurus air dijirus, tiba-tiba kami terdengar satu suara hilayan yang sungguh menakutkan dari dalam bengkel tersebut. Apa yang mengejutkan kami, tidak semena-mena juga suasana malam itu berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, daun-daun kayu berterbangan naik ke udara. Suara hilayan itu terus kedengaran. Ia sungguh mengerikan kerana bertingkah-tingkah dengan bunyi seperti ngauman singa. Ustaz itu terus juga membacakan ayat Al-Quran, kemudian bangun dan bersilat. Dia seolah-olah sedang berlawan dengan sesuatu yang sangat kuat, tetapi tidak dapat dilihat jasadnya. Kami hanya memerhati saja ustaz itu yang bergelut seorang diri. Kalau anda melihat apa yang berlaku, pasti anda juga berasa seram. Setelah setengah jam berlalu, kami terdengar suara orang batuk dari dalam bengkel. Cikgu, masuk ke dalam. Bawa Suraya tu keluar, jerit ustaz itu. 2 orang guru segera masuk ke dalam bengkel. Di situ, mereka lihat Suraya terbaring di atas lantai dalam keadaan yang tidak bermaya. Mulutnya dipenuhi dengan darah. Ulat-ulat halus juga berkerumun di dalam mulutnya. Mereka segera memapah Suraya untuk keluar. Kami terus bekejar mengerumuni Suraya yang dibaringkan di atas lantai simen. Dah nak macam Terengganu pula saya malam ni. Kami lihat mata Suraya terbeliak ke atas. Tubuhnya pula menggeletek seperti ikan yang kelemasan. Ustaz itu sekali lagi membacakan ayat Al-Quran, lalu ditiupkan ke sebelah kiri telinga Suraya. Suraya meronta-ronta. Dia meraung dan menolak kedua-dua orang guru yang cuba membantunya. Aneh. Walaupun tubuhnya agak kecil, tetapi malam itu kudrat Suraya begitu kuat sehinggakan kedua-dua guru berkenaan terpelanting. Siapa kau? Jangan ganggu aku, jerit Suraya dengan muka yang menyinga. Ustaz itu tidak peduli. Dia terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian meniup ke arah Suraya. Mungkin anda pernah lihat proses rawatan sebegini. Begitu juga dengan Suraya. Dia menjerit-jerit kesakitan apabila ustaz meniupkan ayat-ayat Al-Quran ke arahnya. Bukan itu sahaja.
Kami lihat dia menutup telinga dan meludah-ludah ke arah Ustaz. Suara Suraya berubah menjadi seperti seorang lelaki. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baca Ustaz itu langsung menepuk ke belakang badan Suraya. Serentak itu, Suraya terus termuntah darah. Darah yang berwarna merah kehitaman melimpah ke lantai. Baunya sungguh busuk, sebusuk bangkai. Suraya semakin lembek dan kemenatan. Kira-kira Kira-kira 10 minit kemudian, Suraya mulai pulih. Dia perlahan-lahan membuka matanya dan terus menangis. Suraya terus dibawa ke surau, kemudian dimandikan oleh Cikgu Syuhada dan selepas itu diberikan sedikit makanan. Setelah Suraya kelihatan stabil, Cikgu Syuhada pun mulalah bertanya kepadanya apa yang telah berlaku. Suraya menceritakan kepada kami, malam itu ketika sedang tidur, tiba-tiba dia terdengar satu suara memanggil-manggil namanya. Selepas itu dia tidak sedar apa yang berlaku. Suraya sebaliknya rasa dirinya dikawal oleh sesuatu. Apa yang Suraya ingat, dia sudah berada di dalam bengkel tersebut. Semasa di dalam bengkel, ada seorang nenek yang datang bertemu dengannya. Wajah nenek itu seperti orang biasa sahaja. Nenek itulah yang memberikan Suraya makan dan minum. Nenek itu mahu membawa dia pulang ke kampungnya. Awalnya Suraya menolak, tetapi apabila dipujuk berulang kali, akhirnya dia bersetuju. Kata Suraya, nenek itu membawanya ke sebuah kampung yang dihuni oleh manusia yang sungguh pelik. Wajah mereka amat menakutkan. Ada yang bertaring, ada yang bertanduk. Tidak kurang juga yang matanya tersembul keluar. Suraya berasa takut, tetapi disebabkan nenek itu selalu berada di sisinya, dia berasa selamat. Nenek itu menemani Suraya ke mana sahaja dia pergi. Dia juga memanggil Suraya dengan gelaran Puteri Merah. Tambah Suraya lagi, nenek itu turut memberikan sebentuk cincin kepadanya. Setelah memakai cincin tersebut, Suraya terus tidak sedarkan diri sehinggalah dia terjaga dan dikelilingi oleh guru-guru lelaki. Mana cincin tu? Soal Cikgu Syuhada. Ni, kat tangan, tapi saya tak boleh buang. Balas Suraya sambil menunjuk jari manisnya. Cikgu Syuhada terpingah-pingah. Dia tak nampak sebentuk cincin pun di jari Suraya. Kami juga tidak nampak cincin yang dimaksudkannya. Hanya dia seorang sahaja yang nampak. Kejadian itu menyebabkan pihak sekolah mengambil keputusan untuk merobohkan bengkel lama tersebut. Bagaimanapun, selepas bengkel berkenaan diruntuhkan, banyak lagi kejadian histeria berlaku di sekolah kami. Kata orang, mungkin makhluk itu marah kerana kawasan perkampungannya dirobohkan. Itu cerita orang, jadi saya tak berani nak kata ianya betul ataupun tidak. Selepas kejadian itu juga, kami dapati perangai Suraya menjadi semakin pelik. Dia lebih suka menyendiri. Pada waktu tengah malam, Suraya sering kelihatan bersembang dengan seseorang, sedangkan tiada sesiapa di hadapannya. Saya, Lia dan Ida, kami ni teruslah berkawan dengan Suraya. Tetapi bila tengok dia lain macam saja, kami akan terus suruh dia mengucap dan berzikir. Penghujung 2011, kami tinggalkan sekolah tersebut yang terletak di sebuah daerah di Pahang. Sekarang saya menuntut di sebuah IPTS di Kuala Lumpur, manakala Lia dan Ida di UiTM di Shah Alam. Suraya, biarpun menetap di bandar yang sama iaitu Jerantut, namun kami sudah lama tidak berjumpa. Kabarnya, Suraya kini bekerja di sebuah syarikat komputer di Kuantan. Saya dengar kejadian itu serba sedikit memberi kesan yang buruk pada kesihatannya.